Wabarakatuh dan selamat pagi. Alright, kita berjumpa lagi pada hari Isnin pagi ni bersama cikgu dalam subjek sains sosial. Jadi kita sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini pada topik tumbuhan. Okey, kita teruskan dengan topik 3.1.2 iaitu keselamatan ketika menjaga tumbuhan. Nak jaga tumbuhan pun kena ada keselamatan tau. Bukan menggunakan alatan saja. Nak jaga pokok pun kena selamat. Sebab apa? Sebab ada juga macam-macam bahaya ketika kita tanam pokok. Okey, kita tengok. Terdapat beberapa langkah keselamatan yang perlu diberi perhatian semasa menjaga tumbuhan atau tanaman. Okey, ada 4 semuanya. Kita tengok satu-satu. Langkah-langkah keselamatan ketika menjaga tumbuhan. Okey, yang pertama, keselamatan diri. Diri kita lah semasa kita bercucuk tanam. Kita tengok apa dia. Ketika menjaga tumbuhan atau tanaman, kita perlulah memakai satu, baju kemeja T berlengan panjang, seluar panjang, kasut boot getah, sarung tangan dan topi. Kita tengok satu-satu. Kenapa kena pakai kemeja berlengan panjang? Pertama sekali, nak mengelakkan awak daripada kena cahaya matahari yang terik. Sebab kita bercucuk tanam pada waktu siang. Tak ada orang bercucuk tanam waktu malam. Bila waktu siang, keadaan panas, jadi baju lengan panjang melindungi tangan awak daripada cahaya terik matahari. Okey, yang keduanya, apabila awak menggunakan racun serangga ataupun racun makhluk perosak, baju lengan panjang dapat mengelakkan daripada kulit tangan awak bersentuh dengan pokok yang kena racun. Okey, yang seterusnya, dia juga mengelakkan tangan awak daripada terkena duri-duri tajam ataupun daun-daun yang tajam. Contohnya macam pokok limau purut. Limau purut duri dia tajam. Jadi bila awak ada pakai baju lengan panjang, tangan awak terhalang daripada duri-duri tersebut. Okey. Lagi juga dia mengelakkan daripada awak daripada tangan awak terdedah kepada serangan serangga. Dekat pokok-pokok ni macam-macam serangga, kadang-kadang penyengat, okey, kadang-kadang ulat bulu. Jadi apabila awak pakai lengan panjang, jadi terhindarlah daripada kulit tangan awak terkena haiwan-haiwan berbisa ni. Okey, seterusnya seluar panjang. Dia punya reason ataupun sebab dia pun sama. Kenapa awak kena pakai baju lengan panjang? Serupa juga seluar lengan panjang. Dia punya sebab dia adalah sama. Okey. Seterusnya kasut boot getah. Kasut boot getah ni pertamanya dianya tebal. Okey, tapak dia tebal. Jadi apabila awak lalu dekat dalam kebun, kadang-kadang kita tak tahu dekat tanah tu ada paku ke, ada kaca. Jadi kaki awak selamat dan berbanding awak pakai slipper. Slipper kebanyakannya nipis. Lepas tu boot getah ni dianya kalis air. Dia dapat melindungi kaki awak daripada kotoran dan lembapan. Kalau awak dekat kebun, awak tahulah kan, kalau siram pokok ataupun tanah basah, jadi lecak. Dan juga dia mengelakkan daripada kaki awak diserang oleh haiwan-haiwan berbisa, contohnya ular ataupun lipan. Jadi boot getah ni melindungi kaki awak. Okey, seterusnya sarung tangan. Sarung tangan pun sama macam boot getah. Dia melindungi tangan awak daripada pertama kali racun-racun, daripada haiwan berbisa, daripada objek-objek tajam. Okey, seterusnya topi. Topi biasanya digunakan untuk melindungi daripada haba panas matahari. Okey, itu untuk keselamatan diri kita ketika bercucuk tanam. Okey, seterusnya nombor 2, keselamatan semasa menjaga tumbuhan atau tanaman. Ini apabila awak dah tanam, kemudian awak nak jaga dia. Okey, kita perlu menjalankan aktiviti bersama orang dewasa. Kalau macam awak pelajar sekolah,
Dekat sekolah, cikgu yang awasi. Okey, awak bercucuk tanam dengan cikgu. Kalau dekat rumah pula, perlu diawasi oleh ibu bapa awak ataupun orang yang lebih dewasa. Okey, kedua, kita perlu membaca arahan pada label peralatan yang digunakan atau pada label racun perosak sebelum melakukan aktiviti berkebun. Ini sangat penting sebab kita perlu tahu cara menggunakan alatan ataupun racun tersebut. Okey, kalau silap buat, berbahaya. Contohnya, mesin rumput ada label keselamatan. Okey, macam mana nak hidupkan, macam mana nak matikan. Tak boleh suka-suka hati. Takut nanti bila awak hidupkan mesin rumput tu, tiba-tiba dia punya mata pusing automatik. Boleh menyebabkan kecederaan. Okey, lepas tu macam racun pula. Untuk racun perosak, awak tak boleh terus pakai dia sembuh pada pokok. Tak boleh. Awak kena baca label dia. Kemudian awak tengoklah bancuhan dia macam mana. Lepas tu dia punya tata cara menggunakan dia, semua kena baca. Okey, seterusnya, jangan berlari ketika melakukan aktiviti penjagaan tumbuhan atau tanaman. Jangan main lari-lari. Sebab tu kalau kat kebun awak main lari-lari, cikgu marah. Ada sebabnya cikgu marah. Okey, kalau awak berlari-lari, main kejar-kejar, awak terjatuh. Lepas tu awak tersadung dekat pasu. Pasu tajam. Apa jadi kalau kena kepala awak? Mendatangkan kecederaan. Lepas tu, kemudian nombor 4, menggunakan peralatan yang bersesuaian semasa melakukan aktiviti berkebun. Okey, alatan kenalah sesuai. Macam awak nak mencangkul tanah, awak kena pakai cangkul. Bukannya awak ambil skop. Awak nak memotong pucuk daun, awak kena pakai sketcher. Tak bolehlah pakai gunting ataupun parang. Kena guna alat yang betul. Awak nak menggembur tanah, kena pakai serampang 3 mata ataupun pencakar. Okey. Yang kelima, jangan menggunakan peralatan yang rosak. Ini pun berbahaya. Contohnya awak nak mencangkul tapi cangkul awak tidak sempurna. Okey, hampir patah ataupun dia punya kepala loose, kepala longgar. Kalau awak gunakan juga, dia boleh mendatangkan malapetaka dan berbahaya, boleh mencederakan. Awak cangkul, batang kayu tu patah. Tak pasal-pasal cangkul tu terbang ke kawan awak. Habis kawan awak cedera. Ataupun batang cangkul atau batang parang. Batang parang dah longgar, awak pakai juga. Awak tebas, awak tebas sekali awak terlepas dia punya parang dengan hulu dia. Dah terbang pergi dekat kawan awak sebelah. Tak kenyanya tu kan. Okey, seterusnya memakai sarung tangan dan topeng muka ketika menyembur racun serangga perosak dengan pengawasan orang dewasa. Racun perosak ni sangat berbahaya kalau terhidu atau termakan. Kalau kena kulit, awak boleh basuh lagi. Tapi kalau awak dah tertelan atau dah terhidu, awak boleh keracunan yang boleh membawa maut. Sebab tu kena pakai sarung tangan dan topeng muka. Okey, sarung tangan tu tadi cikgu cakap kena kulit boleh basuh. Memang boleh basuh. Andai katalah awak racun tak pakai sarung tangan, lepas tu awak lupa cuci tangan, lepas tu awak pergi makan nasi kandar, tak ke racun kat tangan awak tu masuk dalam perut juga. Jadi langkah yang lebih baik pakai sarung tangan, topeng muka. Bila pakai topeng muka, satu, awak dapat mengelakkan bau racun yang busuk tu. Okey, yang kedua, awak meracun dekat luar kawasan lapang ada udara, ada angin. Bila angin bertiup, racun tu terbang, dia terbang mengarah ke muka awak. Kalau awak tak pakai topeng, habis mata kena racun, muka kena racun, mulut kena racun. Tak gunalah kan. Jadi awak kena pakai topeng muka. Okey. Seterusnya,
Yang ketiga, keselamatan selepas menjaga tumbuhan atau tanaman. Okey, pertama sekali, membersihkan alatan yang telah digunakan. Semua alatan yang digunakan awak perlu bersihkan. Kalau parang, awak kena basuh. Kalau penyapu, kena buang daun-daun yang melekat. Kenapa kita kena buat macam tu? Supaya alatan kita dapat bertahan dengan lebih lama. Kalau awak cangkul-cangkul tapi tak basuh, lama-lama cangkul berkarat. Bila awak basuh, dia sentiasa bersih dan tak berkarat. Okay, seterusnya, simpan semua peralatan di dalam stor. Fungsi dia mengelakkan barang-barang awak hilang, dicuri, ataupun memudahkan awak mencari semula barangan-barangan awak. Dan dia juga dapat mengelakkan daripada insiden yang tak diingini. Contohnya, awak letak peralatan awak yang tajam-tajam tu letak je dekat tepi kebun. Datang orang jahat, ambil, lepas tu dia acu dekat awak, nak rompak. Bahaya. Jadi perlu ada store. Okey. Pastikan semua peralatan yang tajam dan bahaya seperti cangkul, pencakar, sudut tangan dan serampang tidak bertaburan di kebun. Itu awak kena pastikanlah semua dikutip, dibasuh dan disimpan. Pastikan kawasan kebun berada dalam keadaan bersih dan selamat. Awak kena pastikan sebelum awak balik, tengok dulu tinjau kebun tu, pastikan bersih dan selamat. Okay, seterusnya, bersihkan tangan dengan membuang kotoran dan cuci tangan dengan sabun di bahagian celah jari dan kuku. Sebab apa? Awak main dengan tanah, dengan racun. Jadi tangan awak berkemungkinan besar ada racun. Kalau tak basuh dengan bersih, awak makan menggunakan tangan, akhirnya awak makan racun tersebut. Tak elok. Okay, seterusnya, bilas tangan dengan air bersih. Itu memang cuci memang kena pakai air bersih lah. Okay. Seterusnya, carian internet. Dapatkan maklumat lanjut tentang keselamatan ketika berada di kebun daripada internet. Ini awak boleh buat sendirilah, awak Google sendiri. Okay, bawah tu, mengapakah langkah keselamatan perlu diutamakan semasa melakukan penjagaan tumbuhan dan tanaman? Kenapa kena utamakan keselamatan ketika menjaga tumbuhan? Pertama sekali, selamatan diri awak lah kan, daripada mengelakkan daripada terkena racun, mengelakkan diri daripada tercedera. Okey. Sebab dalam kawasan penanaman ni ada macam-macam bahaya yang kita kadang-kadang tak perasan. Kadang-kadang daripada objek, contohnya macam paku, macam kaca, ataupun daripada haiwan-haiwan serangga, lipan, ular bulu, ataupun daripada racun-racun perosak. Jadi awak kena mengutamakan keselamatan diri. Okey. Celik ilmu. Pencakar digunakan untuk mengumpul rumpai yang telah dipotong dan meratakan batas. Serampang pula digunakan untuk menggembur tanah. Okey. Pencakar ni untuk kutip rumpai ataupun daun-daun kering, macam penyapu, tapi dia jenis pencakar. Okey, lepas tu serampang pula digunakan untuk menggembur tanah. Serampang ni yang macam garfu. Macam garfu, ada yang 3 mata, ada yang 4 mata, ada yang 5 mata. Dia digunakan untuk gembur tanah. Okey, sampai sini saja tajuk kita pada hari ini. Okey, cikgu harap awak dapat siapkan latihan yang akan diberikan. Kita sambung lagi topik menjaga tumbuhan pada minggu hadapan. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.